Kenapa negara Thailand tak pernah kena jajah? Semasa zaman kuasa Eropah mula meluas di serata dunia, cuma ada beberapa kerat negara je yang terselamat. Boleh dikatakan semua negara dekat muka bumi ni terdiri dari benua Eropah, jajahan Eropah dan Asia Tenggara pun tak terlepas dengan cengkaman Eropah ni. British menjajah Myanmar dan Malaysia, Perancis pula cedok Indochina, manakala Belanda sailang Indonesia. Tapi Thailand langsung tak kena jajah. Walaupun Thailand ni tanah yang kaya raya dengan adanya sungai Chao Phraya di mana memang menjadi tumpuan kuasa-kuasa Eropah, tapi Thailand berjaya mengelak daripada kena jajah. Tak macam negara-negara jiran yang lain kena pijak dengan Mamat Saleh. Tapi macam mana Thailand boleh tak kena jajah sedangkan negara-negara jiran yang lain merana dek orang putih ni? Kalau nak tahu, kita kena patah balik dan ambil tahu tentang kerajaan Siam yang terdahulu. Macam yang kita tahu, Siam adalah kerajaan yang kita kenal dengan nama Thailand sekarang. Ibu kota Siam pada masa tu iaitu Ayutthaya adalah pusat perdagangan perkubu terletak berhampiran dengan sungai Chao Phraya yang menjadi pusat perdagangan di seluruh dunia selama berabad-abad. Ia sangat terkenal sehingga kan ahli arkeologi menemui duit shilling Rom di Ayutthaya. Ayutthaya adalah kota pelabuhan perdagangan utama yang dikelilingi oleh terusan kecil dan dengan ini dikenali sebagai Venice of the East. Dan tak terkejut bila menjelang abad ke-17 dan ke-18, beberapa kuasa besar Eropah seperti Perancis, Inggeris dan Belanda sudah sampai ke pantai-pantai Thailand untuk menjalinkan hubungan perniagaan. Lepas tu, banyak kuasa Eropah bina kilang dan penempatan diorang sendiri di luar tembok Ayutthaya. Tapi masa penghujung Perang Burma-Siam, tentera Burma mengepung Ayutthaya yang mana mengakhiri kerajaan Ayutthaya sepenuhnya. Beberapa tahun kemudian, kerajaan Thonburi bangkit dan memindahkan ibu kota Siam ke Thonburi Si Mahasamud yang mana sekali lagi tersungkur 15 tahun kemudian. Tetapi kali ni, kerajaan Ratanakosin pula muncul pada tahun 1782 dan memindahkan ibu kota sekali lagi. Kali ni diorang pindahkan ibu kota Siam hanya ke seberang sungai Chao Phraya, ke sebuah kampung Bang yang terletak di tengah-tengah sejumlah pokok plum. Dan dengan ini, ia dinamakan sebagai Krungthep Mahanakhon atau lebih dikenali sebagai Bangkok. Sebab kenapa Bangkok didirikan di sebelah timur sungai Chao Phraya adalah ia sekurang-kurangnya dapat membantu melindungi daripada diceroboh oleh Burma sekali lagi. Walaupun begitu, kerajaan Siam Ratanakosin yang baru sangat memahami apa tekanan yang bakal dihadapi dengan Perancis dan Inggeris yang sudah sampai di sekitar mereka. Di bawah pemerintahan Raja Mongkut Rama ke-4 dan Chulalongkorn Rama ke-5, negara Gajah Putih ni mula membaratkan negara diorang sendiri. Raja-raja ni buat perjanjian dengan beberapa kuasa Eropah seperti Perjanjian Boring di mana Raja Mongkut dan Gubernur Hong Kong John Boring bersetuju untuk melakukan syarat perdagangan antara Thailand dan Britain. Malah mereka kemudiannya menandatangani perjanjian serupa dengan Prussia dan Austria-Hungary membawa Siam ke pasaran dunia. Raja Chulalongkorn juga mendapat pendidikan barat sepenuhnya dan berjanji untuk menghentikan perhambaan secara perlahan-lahan. Ketika era ni, infrastruktur Siam juga dibangunkan dengan banyak bantuan dari kuasa barat yang berbeza, terutamanya landasan kereta api oleh Jerman, stesen kereta api reka bentuk Belanda dan juga menjual surat khabar yang diterbitkan dengan bantuan Amerika Syarikat. Pada tahun 1896, Inggeris dan Perancis juga bersetuju untuk membiarkan Siam sebagai buffer zone. Walaupun begitu, Siam kehilangan banyak wilayahnya dalam beberapa pertikaian dengan Perancis dan Britain dalam tempoh berkenaan. Siam kehilangan sebahagian daripada Kemboja moden pada tahun 1867 kepada Perancis, kemudiannya kehilangan sebahagian kecil Laos moden pada tahun 1888. Diikuti dengan sebahagian besar Laos dalam Perang Franco-Siam pada tahun 1893. Pada tahun yang sama, negeri Shan iaitu Kemboja jatuh ke tangan Inggeris Burma. Kemudian seluruh Laos diserahkan pada tahun 1904 diikuti oleh seluruh Kemboja pada tahun 1907 dan akhirnya beberapa bahagian kawasan yang bakal menjadi Malaysia pada tahun 1909.
Setelah semua ni berakhir, Siam mula kelihatan seperti Thailand hari ini dengan sempadannya dimuktamadkan sekitar tahun 1910. Semasa Perang Dunia Pertama, Siam mengisytiharkan perang melawan kuasa tengah dengan tujuan untuk mendapatkan sokongan daripada Inggeris dan Perancis. Setelah perang tamat, Raja Rama ke-6 menjadi sangat terkenal, namun gaya hidupnya yang mewah membuatkan rakyat marah dan ditambah dengan ketegangan lain membawa kepada revolusi yang menamatkan pemerintahan monarki pada tahun 1932. Thailand masih di bawah pemerintahan monarki, diperintah oleh dinasti yang sama tetapi hanya sebagai raja perlembagaan. Tapi dalam Perang Dunia Kedua, Thailand yang pada awalnya menyatakan pendirian neutral untuk beberapa tahun pertama mengubah sokongan mereka setelah Jepun menyerang negara ni hanya beberapa jam selepas menyerang Pearl Harbor. Apabila menceritakan tentang Thailand yang tak pernah dijajah ni, ada yang cuba mengaitkan mengatakan Thailand pernah kena jajah dengan Jepun masa Perang Dunia Kedua. Tapi ketika Jepun menyerang negara ni, Thailand sebenarnya berpihak kepada Jepun dan menentang kuasa sekutu. Jadi secara teknikalnya, Thailand ni tidak dijajah oleh Jepun. Apa yang Jepun nak dari Thailand adalah laluan masuk dari Indochina Perancis ke Burma dan tanah Melayu yang dikuasai Inggeris, dan ia dipersetujui oleh Panglima Perang Plaek Pi Bung Songkhram. Dan Thailand juga memperoleh semula beberapa wilayahnya yang telah dirampas. Dan ketika Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua sekaligus membuatkan kuasa sekutu memenangi perang dahsyat tu, Bupati Thailand iaitu Pridi Banomyong mengisytiharkan bahawa pengisytiharan perang yang dibuat oleh Plaek Pi Bung Songkhram terhadap kuasa sekutu sebagai batal dan tidak sah. Ini pada dasarnya bermaksud bahawa Thailand tiba-tiba tak pernah menentang kuasa sekutu padahal diorang geng pihak Jepun masa tu. Walaupun begitu, setelah perdamaian diisytiharkan, semua kuasa sekutu mendapat bahagian mereka. Perancis menuntut wilayah-wilayah di Indochina yang telah dirampas oleh Thailand. Inggeris menuntut pampasan dalam bentuk penghantaran beras ke tanah Melayu, dan Kesatuan Soviet memansuhkan perundangan anti-komunis yang diluluskan sebelumnya. Jadi Thailand pada dasarnya berjaya mengelak dari dijajah dengan tindakan bijak melalui pembaharuan, perjanjian, perdagangan dan perjanjian gejatan senjata. Memang betul Thailand pernah diduduki beberapa kali dan menjadi negara boneka oleh kuasa Eropah, tapi Thailand tak pernah dijajah betul-betul pun. Ini memasukkan Thailand ke dalam kumpulan negara yang tak pernah dijajah oleh kuasa Eropah bersama-sama Korea Selatan dan Utara, Jepun, Liberia dan juga Ethiopia. Jadi, itulah sebab kenapa Thailand tak pernah kena jajah. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel, terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.